Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sekali lagi. Ini adalah video yang ke-11 untuk siri Treadmill Cycle. Dan saya hanya fokus kepada TP ataupun target price. Ni yang keluar T ni. Okey, untuk melayakkan T ni keluar, okey, sebelum tu saya minta maaf. Saya terpaksa guna chart yang masih baru lagi dalam maksudnya chart yang paling baru lah berbanding sepatutnya saya kena guna chart yang lama sebab chart yang baru ni melibatkan kisah-kisah yang berlaku sejak bulan lepas lah. Untuk melayakkan dia sampai T, harga kalau menggunakan Treadmill Cycle, harga wajib kalau TP nya RM1.59, harga mesti melepasi sama ada ataupun high dia lah, dia punya ujung tu mesti melepasi RM1.59. Tak kisah walaupun close dia nanti di bawah RM1.59, dia mesti kena ada naik. Sebab tu saya kata high baru layak keluar T. Sekarang ni yang jadi masalah, katalah kalau kita dah entry and at any level lah kat sini, kat mana kita nak letak target kita? Kata kita dah beli, kat mana kita nak letak target kita? Adakah nak follow apa yang dicadangkan RM1.59 setepat-tepatnya sampai T, nak tunggu baru kita bertindak, ataupun tak payah buat apa-apa, ikut apa, random. Okey, saya bagi beberapa senario lah. Saya ambil satu contoh AYS pada ketika candle ini. Okey, assume lah, kita beranggapan lah high candle ni 365 tepat dan target pun memang 365. Kalau kita buat order sesiap, mana pasang apa ni, sell GTD untuk jual lah 365, kemungkinan besar kalau kita tunggu insya-Allah kena lah. Semua saya tak pasti dia punya kena ni kita sempat ke tak, cukup tak lot yang ada pada 365 ni untuk ni. Untuk kes yang ni kita rasa baik aku letak awal-awal kan, tepat-tepat 365. Kalau letak tinggi, kalau kata kita letak, katalah saya letak 37 sen ke atas, ni tak kena ni. Sudahnya sampai sekarang dia pun tak sampai. Ini silap-silap, ni dah kena cut ni. Area patutnya area sini. Tu. Sebab dia dah keluar bawah, dah kena cut dan rugi daripada tak nak letak. Jadi kita kata, kalau macam tu aku letak tepat-tepat lah. Okey, ini senario yang pertama. Okey, senario yang kedua, saya ambil melewah. Okey lah, katalah kita dah masuk lah entry, tunggu. Okey, lagi sikit dah sampai TP, kita pun letak tepat-tepat 37. Berdasarkan pengalaman kita yang tadi, kita pun letak 37. Tapi apa jadi lepas tu? 37 sen kita jual, tapi dia punya naik lagi tinggi. Ini ada 59%, sedangkan kita dekat sini tadi sampai sini baru 28%. Maka datanglah persoalan, ruginya. Baik aku tak buat apa-apa, rugilah letak 37, lepas tu dia naik lagi tinggi. Betul tak? Kita pergi kepada senario yang ketiga. Disebabkan tadi letak tepat-tepat pun tak rugi. Tepat-tepat kita macam tu kena-kena dengan tak kena lah untuk chart yang mula-mula tadi. Untuk senario yang ketiga, katalah pada ketika ni kita nampak masih jauh lagi TP. Okey, kali ni saya nak letak TP atas sangat pun tak, bawah sangat pun tak. Kali ni saya tak nak letak langsung, saya nak tunggu. Maknanya tunggu tu hari-hari tengoklah. Tapi akhirnya apa jadi? TP pun tak sampai. Paling tinggi pada harga ni
650, maknanya ada lagi 2 sen nak sampai atas. Tapi sejak yang ini, inilah yang paling tinggi dia buat dan akhirnya jatuh. Kalau ikutkan dah kena cut. So, dari 3 senario tadi menunjukkan ada ketidakstabilan dalam nak letak target. Okey Kalau saya letak ngam-ngam, takut dia naik lagi tinggi. Kalau kita letak tepat-tepat, yalah tepat-tepat tadilah ngam, takut dia naik lagi tinggi. Kalau kita letak terlalu rendah, takut dia naik lagi tinggi juga. Kalau kita letak terlalu tinggi, maknanya sajalah lebih daripada target, dia tak sampai pula. Takut tak sampai. Contoh macam sikit tak sampai lah. Okay, sekarang ni nak buat macam mana? Pertama, kita jangan terlalu strict sangatlah. Maksudnya trading plan adalah trading plan. Sampai ke tak sampai ke bukannya kita yang tentukan. Ada waktunya sampai, kita untung banyak. Ada waktunya langsung tak sampai, kena cut dan kita kena cut. Memang tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah risiko saja. Sekali kita entry, kita dah ada tempat kat mana nak letak stop loss dia. Dan sebab itu, bagi mengatasi masalah-masalah contohlah macam ni, nak tamak lagi, dah naik lagi tinggi kan, nak tamak lagi kan, saya dah cerita dalam video nombor 10 kalau tak salah. Tapi saya ada buat kawasan tamak. Maksudnya bila dah sampai T ni, katalah kita tak letak, kita ambil keputusan lah tak nak letak GTD, dan kita hanya follow the market lah. So bila sampai sini, ni saya dah tandakan label kuning ni untuk jadi tamak. Okay. Maksudnya bila nak besok, bila dah keluar T, besok baru nak jual pun boleh, ataupun jual separuh dulu, lagi separuh jual esok ke, ataupun seterusnya lah. Ataupun kita ambil konsep di mana selagi harga tak turun bawah dari kuning ni, masih boleh hold. Sebab bila jual ni, dia subjektif. Ada ketikanya walaupun dah diberi cadangan macam ni pun, naik sikit pun dah jual. Naik sikit dah jual, naik sikit dah jual. Bagi saya tak ada masalah pada yang jual sikit-sikit ni. Janji ada untung. So, kalau masih yang tak nak letak apa-apa lah. Okay, bagi yang dah letak GTD, ngam-ngam lah katakanlah. Lepas tu esok dia ada naik lagi. Kita ada masa panjang. Katalah dia dah match hari ni, petang tu kita dah match, relax dulu. Malam nanti boleh fikir sama ada nak continue masuk lagi ke atau tak, ataupun nak rehat. Untuk ini saja pun dah 17%, ataupun bawah sikit lah rasanya ni, bawah sikit. Mungkin dalam 10, 12% lah. Untuk kes yang macam melewah tadi, memang kita rasa macam ruginya jual, dia naik lagi tinggi. Okay. Jangan pandang benda tu selalu, benda ni bukan selalu jadi. Memang dia selalu jadi tapi bukan jadi kerap. Kita trading kalau boleh nak konsisten. Maksudnya kalau sebulan tu 10%, 10% maintain je 10% every month. Kalau boleh lah kan, kalau boleh. Itu pun paling sikit lah target 10%. Kita tak nak yang satu hari saja kejadian macam ni, kita rasa macam alam, ruginya aku letak dah match tapi dia naik lagi tinggi. Benda-benda ni nanti akan bawa penyakit ke hadapan nanti, di mana bila kita kurang yakin dengan trading plan. Saya tak merujuk pada trading plan yang trend cycle saja. Katalah buat trading plan sendiri pun, bila kejadian yang hanya berlaku sekali-sekala macam ni, kita dah terus nak berubah, nak letak lagi tinggi, membayangkan lagi tinggi. Ini semua perangkap kita nak konsisten. Maksudnya tujuan saya buat trend cycle ni, kita ada breakout, kita ada target. Kalau match boleh keluar walaupun dia naik lagi tinggi. Kalau betul lah hari tu memang nampak lah nak jadi orang gila juga, then ambil balik je punya modal. At least modal tu ambil balik, nak belasah yang untung tu pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang keempat, saya rasa 1, 2, 3, 4. Bila terlalu lama di dalam, naik,
tak sampai lagi target, kita menunggu. Perhatikan kat bahagian berapa lama dah cycle ni berjalan. Okay. Biasa tak kalau kita dapat trading idea di mana broker ke banker bagi, dia akan letak dekat situ tempoh 2 minggu ke 4 minggu, ataupun kadang-kadang dia letak, selalulah kebanyakannya akan letak 2 ke 4 minggu. Jadi saya punya bar dalam ni sama macam contoh yang saya buat untuk Penta. Cuba gunakan bilangan bar ni sebagai kita punya exit plan juga. Bukan setakat kena cut loss sampai TP untuk exit. Bilangan bar ni pun juga boleh digunakan untuk kita keluar dulu dan cari lain. Sebab terlalu lama. Okay, ini 24 bar. Kalau ditanya berapakah cadangan yang sesuai, kita ikut je macam banker kata 2 ke 4 minggu. Maksudnya kalau ikut sini lebih kurang 20 hari lah. 20 hari paling maksimum. Tapi kalau saya lawan breakout 5 hari dah tak gerak, out. Tapi maksimum kata 24. Ni dah 24, kita boleh keluar dulu. Sebab apa? Kalau terlalu lama, ada kemungkinan besar dia belum ready nak break lagi. Dia nak jalan lagi. Saya takut dia masih lagi nak berdondang sayang lah. Berdondang sayang. So, macam MLS dulu. Okay, MLS. Sampai ketika sebelum dia keluar QR. 62 bar. 62 bar ni lebih kurang 2 bulan. Kalau ikutkan satu hari ada 5 candle, ini lebih daripada 2 bulan. Kurang-kurang 2 bulan lebih lah. 3 bulan. Berapa lama nak duduk dalam ni, memang kita nampak keuntungan dia. Tapi bila terlalu lama, bila dia start naik tu, kita punya harapan tu semakin, ini kalau tak nak keluar juga, susah nak cakap lah. Sebab tahulah apa jadi ya. Dia dah jadi resistant kat situ. Okay. Untuk kes yang MLS, ada lawan dia. Di mana simpan terlalu lama, masih lagi naik ke atas. Ini. Tadi 62 kan? Ini 46. Banyak ni. Sebelum dia start naik, 50 dah. Baru nak start naik. Lepas tu canak dia pergi. Okay. Kes yang ini pun sama macam saya cerita tadi untuk kategori yang 1, 2, 3 tadi. Kita jangan gunakan kejadian ni sebagai kita punya, orang kata, kesimpulan. Maksud saya, kita pernah terkono kat sini, bila kita jual dia terus naik. Lepas tu bila kita berpindah ke stok lain, kita pun tak apalah, simpan je lah. Mana tahu kan, walaupun dah 50 candle ni, mana tahu besok dia naik juga. Mana tahu dia naik. Nanti takut jadi macam MLS lah. Okay. Kita tak boleh guna hanya satu kejadian dan kita kena terkono dekat satu kejadian tu dan kita buat satu kesimpulan. Okay, kita kata tak nak pakai lah satu benda, macam tadi saya tak nak lah letak TP tepat-tepat, saya nak tunggu, dan kita bawa sampai ke depan. Dia tak boleh macam tu. Satu kejadian tidak boleh mewakili untuk dibawa sampai ke hadapan sampai bila-bila. Satu kejadian kita jadikan dia sebagai pengalaman. Kena lagi kita jadi pengalaman, kena lagi jadi pengalaman, semua ni dikumpulkan, kemudian barulah